الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل، وارزقنا فتوح العارفين والموت على كامل الإيمان، بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية في القول والعمل، وارزقنا فتوح العارفين والموت على كامل الإيمان، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، آمين. Amma ba'du, kabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita bertemu sekali lagi dalam program pensijilan pengajian Quran dan Sunnah SPEX bagi package D dan subjek Tazkiyatun Nafas di dalam Quran dan Sunnah. Dan lebih khusus pada pagi ini insya-Allah kita akan membahaskan tentang satu tajuk yang sangat menarik, iaitulah tajuk yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nafas, yakni kaedah kita menyucikan jiwa. Kaedah-kaedah yang dengannya kita mampu untuk nak menyucikan jiwa kita daripada kotoran-kotoran dan karat-karat dosa, serta bagaimana kita dapat memastikan diri kita sentiasa berada di atas jalan yang di atas landasan yang betul, jalan yang lurus menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah kaedah melakukan, saya terjemahkan kepada seni menyucikan jiwa. Blueprint harian menuju ketenangan hati, insya-Allah taala. So, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita akan pelajari pada hari ini? Kita akan lihat pada hari ini insya-Allah taala beberapa perkara. Yang pertama tentang konsep tazkiyatun nafas itu sendiri. Apakah yang dikatakan tazkiyatun nafas? Yang kedua kita akan bahaskan tentang 4 tiang pembersihan dalaman, zikir, taubat, muhasabah, muraqabah. Dan di sana ada tambahan lagi iaitu tadabbur dan istiqamah. Juga termasuk daripada kaedah-kaedah dalam melakukan tazkiyatun nafas. Kemudian kita akan melihat sedikit bagaimana persekitaran dan sahabat itu dapat memberi pengaruh kepada kita, apa yang mempengaruhi. So kita nak lihat juga bagaimana persekitaran dan orang yang kita sentiasa dampingi itu memberi kesan terhadap pengaruh memberi kesan kepada perubahan tabiat pada diri kita dalam sehari-hari. Jadi ini beberapa perkara yang kita akan lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat paradigma jiwa, ia seumpama lukisan indah yang berdebu. Jiwa manusia tidak binasa, tetapi keindahannya tersembunyi jika tidak dijaga. Dia seumpama cermin yang yang sangat cerah, tetapi ia dilapisi dengan debu-debu sehingga cerahnya cermin tersebut
tidak kelihatan. So keindahan jiwa itu ia tersembunyi jika jiwa kita tidak dijaga. Maka supaya kita dapat sentiasa menjaga jiwa kita agar ia sentiasa mekar, agar keindahannya itu sentiasa terjaga, maka kita perlu kepada tazkiyatun nafas. Kita perlu kepada satu kaedah untuk kita menyucikan jiwa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jiwa kita juga perlukan kepada senaman, supaya keadaannya sentiasa baik dan keadaannya sentiasa terjaga. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, penyucian jiwa adalah seperti menyiram tanaman. Jika terputus sehari, daunnya layu. Jika berterusan, ia akan berbunga. Jadi, subhanallahil azim, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, supaya jiwa kita itu sentiasa segar, sentiasa subur, seterusnya mengeluarkan bunga, maka hendaklah kita sentiasa menyiram jiwa kita tersebut menyiram jiwa kita tersebut dengan siraman-siraman rohani, siraman-siraman batin yang insya-Allah taala akan berupaya menyucikan jiwa dan menjaga jiwa kita tersebut sehingga terpancar nur daripadanya, dan pancaran nur tersebut akan memberi kesan pada cara fikir kita, cara bertindak kita, dan akan memberi kesan kepada anggota-anggota zahir kita insya-Allah taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dah sebut tadi jiwa kita, tuan-tuan, subhanallahil azim, hati manusia seumpama lukisan indah, dosanya umpama debu, keindahannya tersembunyi jika tidak dijaga. Dan kita dah sebut tadi bahawa kita perlu kepada penyucian jiwa setiap hari. Okey, dan ia satu keperluan, seperti mana tubuh kita perlukan makanan, maka jiwa juga perlukan kepada sesuatu untuk sentiasa subur. Okey, zikir dan muhasabah untuk terus hidup. Tazkiyatun nafas bukan sekadar teori, bahkan ia adalah satu ibadah harian yang insya-Allah taala kalau kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallahil azim, kita akan mendapatkan faedah yang sangat-sangat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallahil azim, di sana ada beberapa perkara penting yang perlu kita berikan perhatian supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, supaya jiwa kita tersebut sentiasa subur dan sentiasa mekar. Apakah di antara perkara yang perlu kita berikan perhatian? Yang pertama, kita perlu melakukan zikrullah. Zikrullah ni seumpama kita menyalurkan oksigen rohani kepada jiwa kita. Seumpama kita menyalurkan oksigen rohani kepada jiwa kita. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, adalah taubat nasuha. Taubat nasuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita melakukan pembersihan jiwa kita daripada karat-karat dosa, tapi syaratnya mestilah dilakukan taubat nasuha. So apakah yang dikatakan taubat nasuha dan bagaimanakah ia dilaksanakan? Maka insya-Allah nanti kita akan bahaskan. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan muhasabah. Yakni cermin penilaian diri. Kita akan melakukan koreksi, kita akan menghitung balik amalan diri kita, amalan kita, untuk kita melihat apakah perkara-perkara yang telah kita lakukan dan apakah perkara-perkara yang belum kita lakukan, dan kalau ada keterlanjuran daripada diri kita, maka adakah kita telah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, telah pun bertaubat daripada dosa dan maksiat tersebut. Itu perbahasan tentang muhasabah. Kemudian muraqabah, yakni satu kesedaran di mana seseorang itu sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa diri bertuhan,
rasa diri sentiasa diperhatikan, rasa diri sentiasa diawasi, maka itu yang dikatakan muraqabah. Dan juga insya-Allah taala kita akan bahaskan sebentar lagi. Kemudian di antaranya lagi yang untuk kita melakukan tazkiyah bernafas untuk menyucikan jiwa kita adalah refleksi terhadap kandungan Al-Quranul Karim, menerusi tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dipimpin oleh guru yang berkelayakan, yang diambil secara bertalaqi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadabbur ini juga tuan-tuan boleh sedikit sebanyak memberikan kesan kepada hati dan jiwa kita insya-Allah taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya adalah istiqamah. Istiqamah ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam melakukan tazkiyatun nafas, supaya kita dapat pastikan usaha melakukan tazkiyatun nafas itu sentiasa berterusan. Walaupun cara yang kita lakukan itu hanya kecil, usaha yang kita lakukan itu untuk melakukan tazkiyatun nafas, ia tidaklah satu usaha yang berskala besar, tetapi yang penting ia konsisten dilakukan setiap hari, maka insya-Allah taala kita akan dapat lihat bagaimana usaha tazkiyatun nafas itu memberikan satu impak yang sangat positif kepada jiwa kita insya-Allah taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjang yang pertama kita pergi pada zikrullah yang saya sebutkan tadi, bahawa ia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oksigen bagi hati. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikrullah ia bukan sekadar lafaz yang diulang pada lidah kita sebenarnya, tetapi ia juga adalah satu ingatan yang hadir dalam hati kita, yang menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak keadaan. Dan ia ibarat oksigen rohani, oksigen batin bagi hati yang ingin terus hidup. Dan subhanallahil azim, zikir yang lahir dari kesedaran ini bukan hanya menguatkan emosi kita dan menghiburkan jiwa kita, malah ia akan menjadi benteng kepada diri kita daripada kelalaian. Dan ini seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mafhum daripada ayat tersebut, orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dan ketahuilah bahawa dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir kepada Allah taala, hati akan menjadi tenang. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa di antara sumber ketenangan, kebahagiaan, kedamaian jiwa manusia adalah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan, disebutkan di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita mengekalkan kehidupan rohani kita dan menepis kelalaian syaitan di mana sahaja kita berada dengan melakukan zikrullah. Di antara yang boleh kita amalkan tuan-tuan adalah tasbih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Sa'ad daripada bapa beliau, beliau berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala aya'jizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin 1000 hasanah. فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله فلم يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. Yani satu ketika tuan-tuan, para sahabat duduk bersama dengan baginda Nabi SAW, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat,
Adakah salah seorang di kalangan kalian tidak mampu untuk berusaha mendapatkan 1000 pahala dalam sehari? Maka ada di kalangan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah salah seorang di kalangan kami dapat berusaha untuk beroleh 1000 pahala dalam sehari, ya Rasulullah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bertasbih sebanyak 100 kali sehari, maka saya akan dicatat baginya 1000 pahala atau dihapuskan daripadanya 1000 dosa. Yani berzikir subhanallah 100 kali, tuan-tuan, masya-Allah. Itu akan menjadi asbab kita digunakan 1000 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau 100 kali. Kalau kita zikir banyak kali, tuan-tuan, maka subhanallahil azim, lagi banyaklah pahala yang kita akan dapat. Maka kita cuba berusaha untuk zikir subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah pun 100 kali. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pahalanya sangat-sangat besar, tuan-tuan, kalau kita boleh konsisten membaca zikir-zikir ini pada waktu pagi dan pada waktu petang, ataupun pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka insya-Allah taala kita akan dapati diri kita sentiasa rasa tenang, bahagia, walaupun dari sudut zahirnya, tuan-tuan, kita dalam kesusahan dari sudut keduniaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan disarankan juga untuk kita membaca himpunan zikir al-ma'surat. Zikir ma'surat ni, tuan-tuan, ialah zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang warid dengan daripada hadis-hadis yang sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan, tunjang yang seterusnya adalah taubat nasuha. Taubat ni bermaksud kembali. Dan taubat nasuha pula adalah taubat yang jujur dan bersungguh-sungguh, yang datang daripada rasa menyesal yang sebenar dan keinginan untuk memperbaiki diri kita kepada keadaan yang lebih baik. Ramai yang menyangka taubat itu hanya untuk dosa besar saja, tetapi sebenarnya taubat adalah satu amalan harian. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, sentiasa beristighfar. Ada satu riwayat Rasulullah beristighfar sebanyak 100 kali, dan ada satu riwayat mengatakan Rasulullah beristighfar sehari 70 kali sekurang-kurangnya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dalam sepotong ayat Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, tubu wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yani bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, nescaya kalian akan beroleh keuntungan. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan beroleh keuntungan yang sangat-sangat besar. Subhanallahil azim. Akan tetapi, tuan-tuan, untuk seseorang itu melaksanakan taubat, maka subhanallahil azim, dia perlu melakukan beberapa perkara. Kerana taubat itu dia ada rukun-rukunnya. Dan rukun yang terbesar adalah menyesal. Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamat taubah al-nadam. Demi sesungguhnya taubat itu adalah menyesal. So menyesal itu maksudnya kita rasa ada satu kesedaran dan kekesalan yang sebenar dalam hati kita. Kita menyesal kerana kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyesal kerana kita kehabisan wang untuk berfoya-foya. Bukan kita menyesal disebabkan perbuatan jahat yang kita lakukan itu diketahui oleh orang ramai. Tidak. Kita menyesal kerana kita selaku hamba Allah Ta'ala telah pun melanggar perintah Allah, telah pun derhaka kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, berhenti. Yakni meninggalkan terus segala perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan itu. Segera tinggalkan dan putuskan terus hubungan kita dengan amalan-amalan tersebut ataupun perbuatan-perbuatan itu. Dalam kata yang lain, dengan bahasa yang mudah faham, kita kata talak 3 terus, tuan-tuan, segala maksiat-maksiat yang telah kita lakukan tersebut. Kemudian dalam masa yang sama, hendaklah kita berazam
yakni kita bertekad dengan tekad yang bulat untuk kita tidak kembali melakukan perkara yang sama pada masa akan datang. Berazam untuk tidak melakukan perkara yang sama pada masa akan datang. Maka itu yang dikatakan berazam. Maka tiga syarat yang utama ni, ia adalah syarat untuk seseorang itu beroleh taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat nasuha. Dan perlu kita ingat di sini sekiranya maksiat yang kita lakukan itu dalam bentuk kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas kita, seumpama solat fardu ataupun puasa fardu, maka tak madai kita hanya mengucapkan istighfar, bahkan kita juga hendaklah mengqada semula solat fardu yang telah kita tinggalkan tanpa uzur tersebut. Begitu juga kita qada semula puasa-puasa fardu yang telah pun kita tinggalkan tersebut. Adapun kalau dosa yang kita lakukan itu melibatkan hak sesama muslim, kita ada rampas harta manusia yang lain sebagai contoh, ataupun kita ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ada mencuri harta orang lain sebelum ini sebagai contoh, maka hendaklah kita kita mengembalikan barang yang telah kita ambil secara tanpa hak tadi itu kepada orang yang telah pun kita zaliminya sebelum ini. Okey, minta maaf atau kita pulangkan balik hak manusia yang telah diambil. Alright. So di antara doa yang boleh kita baca, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah akan daku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. So ini adalah tunjang yang kedua untuk seseorang itu melaksanakan tazkiyatun nafas, menyucikan jiwanya. Kemudian yang ketiga tuan-tuan adalah melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah. Muhasabah ni tuan-tuan, ia adalah satu perkara yang sangat penting. Muhasabah bermaksud merenung dan menilai keadaan diri kita, apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dilupakan, dan ke mana arah hidup kita yang kita sedang tuju. Ia ibarat kita menyemak semula peta perjalanan kita di atas dunia ini tuan-tuan. Dan saya yakin tuan-tuan pernah mendengar sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaq man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijak ialah orang yang sentiasa menilai dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Yang sentiasa orang yang bijak itu dua kriteria ataupun dua sifat disebutkan oleh Rasulullah di sini. Yang pertama, yang sentiasa melakukan muhasabah, yang sentiasa melakukan koreksi, melakukan yang menghitung dirinya dan amalannya. Dan sifat yang kedua adalah orang tersebut adalah orang yang sentiasa beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, yakni berbekal. Banyak muhasabah dan banyak berbekal. Adapun orang yang lemah akalnya, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah, lebih deep, yang bodoh itu, orang yang bodoh itu adalah orang yang manittaba hawahu, yakni orang yang sentiasa memperturutkan kehendak hawa nafsunya, yang sentiasa menjerumuskannya ke lembah maksiat dan dosa. Dan yang kedua, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan seseorang yang sentiasa panjang angan-angannya. Panjang angan, amal tak buat pun. Tapi angan-angan panjang. Subhanallahil azim. Jadi orang yang panjang angan-angannya ni tuan-tuan, dia akan sentiasa dibuai dengan tindakan kosong. Maka sebab itulah Rasulullah berkata, orang yang bijak bukan orang yang ada PhD, bukan orang yang ada professorship, tak. Seorang yang bijak itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang sentiasa melakukan muhasabah dan seorang yang sentiasa beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Karena kita tahu tuan-tuan, yang akan menguntungkan kita, yang akan membahagiakan kita di alam sana tuan-tuan, di alam akhirat kelak adalah amal kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan sepanjang kita hidup di atas dunia yang fana ini.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So kalau boleh dalam sebelum kita tidur tu tuan-tuan, sementara kita duk letak tangan atas kepala kita itu, sebelum kita tutup mata, maka kita cuba imbau balik prestasi kita pada hari tersebut. Apakah kebaikan terbaik yang saya telah lakukan hari ini? Apa pula, adakah saya telah melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berbentuk dosa dan kemaksiatan? Dan adakah saya telah menyakiti hati sesiapa tanpa sedar hari ini? Dan kalau ada perkara-perkara maksiat yang telah saya lakukan pada hari ini, adakah saya telah bertaubat? Kalau belum bertaubat, maka taubat segera sebelum mata kita tertutup, sebelum kita tidur. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada sebagian manusia tuan-tuan ditangguhkan taubat dia. Dia kata tak apalah, esok saya taubat. Esok taubat tuan-tuan, buka-buka mata dia dah berada dalam kubur. Wal'iyadzubillah min dzalik, yani dia mati dalam tidur. Tak sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, taubat jangan dilengah-lengahkan, jangan kita tunda-tundakan, kerana pada hakikatnya kita tak tahu bilakah kita akan meninggal dunia. Kita tak tahu bilakah ajal kita. Maka oleh sebab itu hendaklah kita sentiasa melakukan persediaan, dan di antara persediaannya tuan-tuan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tunjang yang keempat tuan-tuan adalah kita hadirkan perasaan muraqabah dalam diri kita. Muraqabah ni apa? Muraqabah ni bahasa mudahnya tuan-tuan, kita menghadirkan satu kesedaran dalam diri kita bahawa kita sedang diperhatikan. Yakni rasa diri bertuhan, rasa diri diperhatikan, rasa diri sedang diawasi, rasa diri sedang diperhati oleh siapa? Oleh Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kunci integriti sebenar dan keikhlasan dalam sunyi. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tazkiyatun nafas, dalam konteks tazkiyatun nafas, muraqabah ni tuan-tuan, ia merujuk kepada satu keadaan rohani di mana seseorang itu benar-benar merasa bahawa dirinya sentiasa berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar sedar bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia lakukan, tetapi tambahan ke atas itu hadir perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir perasaan takut dan penuh hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sedar dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengetahui akan gerak hati kita, ucapan yang kita lakukan dan tindakan-tindakan yang telah kita lakukan, sama ada tak kali kita bersorangan diri ataupun kita bersama dengan manusia-manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan. Al-Imam Syazili rahimahullahu ta'ala pernah berkata, muraqabah adalah kunci keikhlasan. Jika engkau merasa Allah melihatmu, maka engkau tidak akan berani berbuat dosa. Jadi subhanallahilazim, ini satu ungkapan tuan-tuan yang jelas memberikan keinsafan yang besar kepada kita tuan-tuan. Kalau kita benar-benar jujur dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak akan buat maksiat. Kalau kita benar-benar menghayati tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sifat basar Allah taala, sifat melihat dan sifat ilmu Allah taala, maka kita akan faham bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengetahui tentang keadaan kita, dan Allah Ta'ala sentiasa melihat segala perbuatan yang kita lakukan, maka nescaya kita tidak akan berani untuk berbuat dosa ketika itu. Perasaan ini akan menumbuhkan ketenangan batin dan akan membina benteng. Dan seseorang yang hidup dalam muraqabah ni tuan-tuan tidak akan sama seperti orang yang hanya beragama secara rutin. Kenapa saya katakan semikian tuan-tuan? Kerana sifat muraqabah ini akan membentuk kejujuran. Dia akan membentuk kepribadian yang jujur,
dalam sunyi dan amanah dalam melakukan tugasan. Takut berbuat dosa walaupun peluang terbuka luas. Rasul SAW menjelaskan bahawa konsep muraqabah ini melalui sabda baginda yang masyhur dalam hadis Jibril, kata Rasul SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah tanda-tanda seorang itu ada muraqabah dalam dirinya? Di antaranya tuan-tuan, dia akan khusyuk beribadah. Solat, dia akan solat sebagai pertemuan yang dinanti, bukan rutin. Solatnya itu akan jadi sebagai satu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala secara batin yang dinanti-nantikan, dan ia bukan hanya sekadar rutin saja. Dan dia akan jujur sama ada ketika berseorangan diri ataupun ketika bersama-sama dengan manusia yang lain. Bila dia melakukan kebaikan, dia tak ada rasa nak tunjuk, tak ada nak terlibat dengan riak, tak ada nak terlibat dengan ujub, sum'ah dan sebagainya, tidak. Kemudian dia akan sentiasa berhati-hati sebelum dia mengucapkan satu ucapan, sebelum dia melakukan sesuatu tindakan, maka dia akan menimbang dengan timbangan syarak. Apakah tindakan dan perbuatan yang adakah ucapan dan tindakan yang nak dilakukan itu selari dengan syarak ataupun tidak. Kemudian hatinya akan menjadi sangat sensitif, cepat rasa bersalah bila dia tersilap. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan orang ini juga tuan-tuan, subhanallahil azim, dia akan sentiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa segala kebaikan dan ketaatan yang dilakukannya itu adalah dengan izin Allah Ta'ala juga, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa mengetahui dan melihat segala perbuatan kebaikan yang dilakukannya itu, insyaAllah Ta'ala. Kemudian yang kelima tuan-tuan adalah tadabbur. Kita melakukan tadabbur, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, satu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk nak memahami isi kandungan Al-Quranul Karim, kemudian mengambil iktibar daripadanya, supaya apa yang pedoman dan panduan yang ada dalam Quran itu dapat diterjemahkan dalam diri kita tuan-tuan, dalam bentuk tindakan, insyaAllah ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan kalau seseorang itu hanya membaca Al-Quran semata-mata, dia baca Quran semata-mata, tanpa dia bertadabbur, itu pun dah ada rasa bahagia, rasa tenang, kan? Itu baru baca Quran, tuan-tuan. Apatah lagi kalau dia membaca berserta tadabbur akan maknanya. Kebahagiaan dan keterangan itu, kedamaian itu akan berganda. Dia akan berganda. Subhanallahil azim, kata ulama, tadabbur adalah merenung dan menghayati makna ayat Al-Quran Karim. Ia bukan sekadar membaca secara literal, tetapi menyelami tersebut, lalu menjadikan ayat tersebut menyentuh perasaannya, dan seterusnya akan mencetuskan perubahan pada diri orang tersebut. Tapi of course tuan-tuan, tadabbur ni tak boleh dilakukan secara seorang-seorang. Kita kena bertadabbur dengan dengan panduan dan bimbingan guru yang berkelayakan. Hendaklah kita berguru, kita mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim secara bertalaqi daripada guru yang thiqah, guru yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian daripada tafsiran yang diambil secara bertalaqi itu, kita keluarkan pengajaran-pengajaran dan iktibar daripada dan ibrah daripada tafsiran-tafsiran telah kita ambil secara bertalaqi tersebut, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan melakukan tadabbur ni tuan-tuan, ia salah satu daripada galakan dalam Islam. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih.
yakni ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh keberkatan agar mereka mentadabbur akan ayat-ayatnya. Jadi di antara maqasid tujuan diturunkan Al-Quran agar isi kandungannya itu ditadabburkan oleh umat Islam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya ini praktis harian kaedah tadabbur suratul Asr bagi contoh. Menggunakan surah 3 ayat untuk mencetus tindakan konkret. Lagi fokus ayat, masa dan kerugian. Soalan refleksi diri, adakah saya menggunakan waktu dengan baik hari ini? Tindakan yang konkret, saya akan hadkan media sosial dan tambah masa untuk membaca Al-Quran Karim sebagai contoh. Dan dalam Al-Quran, dalam ayat suratul Asr juga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pesanan dengan kebenaran dan pesanan dengan kesabaran. So kita refleksi balik diri kita, adakah saya mengajak orang lain kepada kebaikan? Adakah saya berpesan-pesan kepada manusia yang lain dengan kebenaran dan kesabaran? So tindakan konkretnya adalah saya akan ajak keluarga saya, iaitu orang yang paling dekat dengan saya, untuk solat berjemaah pada malam ini sebagai contoh. Okey. So tadabbur berserta dengan tindakan, bukan hanya semata-mata refleksi saja tapi tidak ada disertakan dengan tindakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang boleh kita berikan, okey, sebelum kita beri istiqamah, di sini disebutkan itu membina tanah yang subur untuk jiwa. Jiwa ibarat benih, ia perlukan ruang yang selamat untuk tumbuh dan tidak mati kelaparan rohani. Ini seperti mana yang awal tadi kita sebut, tuan-tuan, bahawa seperti mana badan kita ini perlukan kepada makanan, perlukan kepada riyadhah, perlukan kepada senaman, maka begitulah juga jiwa kita, tuan-tuan, perlukan kepada makanan dan perlukan kepada latihan, supaya jiwa kita sentiasa bersinar cemerlang, cerah dan terang benderang, insya-Allah taala. So supaya jiwa sentiasa subur, cahayanya begitu kuat, maka hendaklah kita hadir ke majlis ilmu, wujudkan rumah dengan penuh zikir, kemudian kita kumpulkan anak-anak kita, isteri kita, untuk kita melakukan kebaikan bersama-sama. Kesannya, tuan-tuan, kawan yang baik menarik kita menjaga solat, hati menjadi lembut dan tenang. So selain daripada kita wujudkan keadaan yang baik dalam rumah kita, maka kita juga mencari crowd, mencari circle yang baik, supaya kita sentiasa berada di atas jalan kebenaran dan jalan kebaikan, insya-Allah taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa sama, tuan-tuan, adalah kita hindarkan persekitaran toksik. Kerana persekitaran toksik ni, tuan-tuan, crowd ataupun circle yang toksik ni, ia akan menggelapkan jiwa kita. Apakah puncanya, tuan-tuan? Sebagai contoh, ia akan datang dalam bentuk hiburan yang melalaikan, pergaulan bebas, gosip media sosial, perbualan yang mengundang dosa, seumpama mengeji, mencerca, mencela, memfitnah, menghina, mengadu domba, dan sebagainya. Wala'iyadzubillah min zalik. So ia adalah cermin jiwa yang kotor, hati akan kembali kelam dan keras. Subhanallahil azim. Setiap dosa yang kita lakukan itu, ia akan membentuk satu titik hitam dalam jiwa kita. Maka semakin banyak titik-titik hitam yang berada dalam jiwa kita tersebut, maka itu akhirnya, tuan-tuan, akan membawa kepada karat dan hati menjadi keras dan akhirnya akan mati. Wala'iyadzubillah min zalik. So kita tak mahu hati kita sampai ke tahap itu, maka caranya adalah dengan kita sentiasa siram hati kita tu dengan siraman ilmu, siraman zikir. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadir ke majlis ilmu, hadir ke majlis zikir, wujudkan
suasana yang positif, yang baik dalam rumah tangga kita, insya-Allah taala. Kemudian dalam masa yang sama cari juga crowd, cari juga circle yang baik, yang mana ia akan memberi kesan kepada jiwa kita, insya-Allah. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita sentiasa duduk dengan binatang pun, itu boleh memberi kesan kepada tabiat kita, memberi kesan kepada cara fikir dan cara bertindak kita, tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita duduk dengan sesama manusia yang mana manusia itu manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang soleh. Kata ulama, duduk bersama dengan kuda maka akan menjadikan seseorang itu angkuh dan suka meninggi diri. Orang yang selalu duduk dengan unta pula akan menjadikan orang tersebut sentiasa merendah diri. Dan orang yang sentiasa duduk dengan kambing maka akan menjadikan orang tersebut sentiasa tinggi kesabarannya dan tajam akal fikirannya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kata ulama, kalaulah duduk bersama dengan binatang pun akan memberi kesan kepada tabiat kita, cara fikir dan cara kita bertindak. Maka apatah lagi, tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang-orang saleh, maka sudah tentu ia akan memberikan kesan yang sangat positif, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kepada cara fikir kita dan cara kita bertindak dalam sehari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istiqamah ni, tuan-tuan, subhanallahil azim, ia adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah bermaksud konsisten. Itu adalah teknikalnya mudah faham. Istiqamah bermaksud konsisten ataupun berterusan. Tetap teguh dan tidak berpaling walaupun diuji. Dalam pencucian jiwa ni, tuan-tuan, istiqamah adalah jambatan yang sangat penting yang menyambungkan usaha kecil menjadi hasil yang besar. Okey, tuan-tuan dapat faham tak? Dalam melakukan usaha menyucikan jiwa ni, tuan-tuan, istiqamah adalah perkara yang sangat penting. Ia seumpama satu jambatan, sebuah jambatan konkret yang besar yang menghubungkan usaha kecil kita, tuan-tuan, menghubungkan usaha kecil yang kita lakukan dengan hasil yang besar. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Yani amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Berterusan walaupun sedikit. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dapat lihat di sini, istiqamah menukar usaha yang kecil menjadi hasil kerohanian yang luar biasa besar. Baca satu muka surat Al-Quran setiap hari, sedekah RM1 setiap pagi, solat sunat 2 rakaat setiap subuh. Maka walaupun kita nampak ini kecil je, baca satu muka je sehari, awak ada 24 jam. Tapi baca Quran satu muka je sehari. Tak padan, tapi tak apalah, tuan-tuan. Kita berterusan. Sedekah RM1. RM1 je sedekah setiap pagi lepas subuh, sedekah subuh mungkin. Sedekah subuh ni, tuan-tuan, ia adalah satu amalan yang sangat baik. Ia menarik rezeki yang melimpah ruah kepada kita dan barakah dalam harta kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan semula apa yang kita telah infakkan itu dengan gantian yang lebih besar. Walaupun RM1, tuan-tuan, yang penting istiqamah, konsisten. Solat sunat 2 rakaat, walaupun kita tahu solat sunat rawatib, solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu itu ialah solat sunnah muakkadah, solat sunat yang sangat dituntut. Sekurang-kurangnya 10 rakaat dalam sehari, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isyak. Tapi tak apalah, tuan-tuan, kalau tak mampu nak buat semua, kita jangan tinggal semua, buatlah 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, iaitu solat sunat subuh. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis,
rakaatai subhi, rakaatai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, solat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik bagi kamu daripada dunia dan seisinya. Maknanya pahalanya sangat-sangat besar. Amalannya apa tuan-tuan? Hanya buat 2 rakaat saja tuan-tuan. 2 rakaat pada sebelum masuknya waktu subuh. Begitu juga dengan baca Al-Quran Al-Karim. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran Al-Karim, maka baginya dicatat 1 pahala, dan 1 pahala itu pula akan digandakan kepada 10 kali ganda. Bermakna 1 huruf equal to 10 kebaikan, 10 pahala. La aqul alif lam mim harf, saya tak kata alif lam mim itu 1 huruf, kata Rasulullah. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka bila seseorang tu baca alif lam mim, sekurang-kurang pahala. Subhanallah. Maka sangat-sangat besar pahala tuan-tuan. Itu kalau kita baca, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu kalau kita baca 3 huruf tuan-tuan. Tapi takkan kita nak baca 3 huruf je, kita mesti akan baca lebih banyak daripada itu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, maka lebih banyak ayat Al-Quran yang kita baca, maka lebih besar pahala yang kita akan dapat. Sekurang-kurang pahala yang kita akan dapat tuan-tuan, kalau kita baca 1 muka setiap hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita akan dapat 5,440 pahala. 5,440 pahala, 5,440. Itu pahala yang kita akan dapat untuk bacaan Al-Quran 1 muka. Kalau kita konsisten tuan-tuan, 1 muka pada setiap hari selama 12 bulan, 1 tahun, maka kita mesti akan jadi jutawan. Jutawan tuan-tuan, nak jadi jutawan RM tak tahu tahun bila tuan-tuan. Kalau jutawan rupiah tak apa, kita pergi ke Indonesia, tukar duit sikit dah dapat, dah jadi jutawan lah. Tapi nak jadi jutawan RM ni tak tahu tahun bila. Tapi jutawan akhirat insya-Allah. Caranya apa tuan-tuan? Baca Al-Quran setiap hari 1 muka, konsisten selama setahun, maka kita akan dapat, kita akan jadi jutawan, kita akan dapat sekurang-kurangnya 1,958,400 pahala. 1.9 juta pahala kita akan dapat dengan hanya membaca Al-Quran 1 muka konsisten pada setiap hari. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada dicarangkan pelan tindakan program Projek Istiqamah 21 hari, bina stamina kerohanian anda bermula hari ini. Langkah 1, pilih 1 amalan kerohanian yang kecil. Contoh solat duha 2 rakaat, zikir subhanallah 100 kali pada pagi dan pada malam, pada waktu malam, pagi dan petang sebagai contoh. Kemudian langkah yang kedua, tetapkan masa yang sama setiap hari tanpa kompromi. Mesti buat. Kalau kita dah pilih satu amalan atau 2 amalan tersebut, kita macam mana sibuk sekalipun tuan-tuan, busy ke kenduri kendara, jemputan ke apa itu ini tuan-tuan, maka tetap kita allocate masa untuk nak buat perkara tersebut. Dan langkah ketiga tuan-tuan, kita catatlah. Catat dalam catatan kita setiap hari tanpa putus selama 21 hari. Kita tengok. Hari pertama, let's say kita mula hari Isnin depan. Takkan mula Isnin depan, mula esoklah Isnin kan. Isnin, tulis, kita catatkan Isnin, duha subhanallah 100 kali. Kalau kita buat tik. Hari Selasa pula tik. Buat selama 21 hari dan kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita akan dapat lihat bagaimana umur kita itu, kita dapat rasa, saya dah manfaatkan umur saya dengan sebaik mungkin. Pasti akan ada cabaran dalam tempoh 21 hari itu tuan-tuan. Tapi bagaimana kita overcome cabaran tersebut.
bila kita ada keazaman yang kuat, maka insya-Allah taala datanglah apa pun cabaran, datanglah apa juga masalah dan isu, kita tetap akan dapat mengatasinya insya-Allah taala. So tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat bahawa lautan yang besar itu tuan-tuan, ia terbentuk daripada titisan-titisan air yang kecil. So penyucian jiwa bukanlah tentang menjadi sempurna dengan serta-merta, tetapi ia adalah perjalanan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala selangkah demi selangkah. Akan ada hari yang kita kuat, dan akan ada hari di mana kita lemah, dan mungkin akan ada hari yang kita tewas. Tapi hendaklah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bertaubat kepada Allah Taala dengan taubat nasuha. Yang paling penting, jangan berhenti bertaubat dan kembali kepada Allah, dan hendaklah kita sentiasa istiqamah. Okey? Jadi itulah beberapa pengisian yang sempat saya bahaskan pada hari ini, tuan-tuan. Kata ulama, al-biharu tatakawwanu minal qatarat. Lautan yang besar itu, ia terbentuk daripada titisan-titisan air yang bergabung. Maka begitulah juga dengan jiwa kita, tuan-tuan. Jiwa yang suci dibina daripada amalan kecil yang konsisten. Maka insya-Allah taala kalau kita konsisten melakukan amal-amal kebaikan, maka kita akan dapati kesannya, tuan-tuan, sangat-sangat baik, sangat-sangat positif pada pembentukan jiwa kita dan penyucian jiwa kita insya-Allah taala. Jadi saya sampai sini dahulu saya punya pengisian. Ada apa-apa soalan ataupun pencerahan ataupun perkongsian daripada tuan-tuan yang nak dikongsikan ataupun yang nak diutarakan pada hari ini, insya-Allah saya buka, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf ya, saya tanya bukan saya nak persoalkan apa-apa, cuma saya nak tahu dalilan dapat pahala 5440 tu ada dalam hadis ke macam mana ya? Apa dia, puan? Yang dapat pahala baca satu muka surat dapat pahala 5440 tu ada, boleh Ustaz share rujukan dia di mana tu? Ustaz jangan salah sangka. Dia macam mana boleh dapat 5440 tu, puan? Ia berdasarkan kepada hadis, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, hadis yang bertaraf hasan sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha, la aqul alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Kalau puan ada ada pen kat tangan, puan tulis. Okey. Bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Okey. Kemudian satu baris daripada satu halaman Quran kan dia ada 15 baris kan? Di antara 35 huruf ke 40 huruf. Kita ambillah yang paling minimum, 35 huruf. Okey. So 35 huruf untuk satu baris, darab 15. Sebab ada 15 baris kan? Okey. So 35 darab 15 bersama dengan 525. 525 campur 19 tadi, dapat 544. 19 tu apa? 19 tu bismillah. Okey. So ada 544 huruf. 544 huruf darab 10. Darab 10 dapat berapa, puan? 5440 lah. 5440. So itu kiraannya. Macam mana boleh dapat 5,440 pahala sekurang-kurang yang kita akan dapat daripada bacaan Quran satu muka. Ia diambil daripada hadis Nabi SAW yang Rasulullah kata, satu huruf dibaca akan dapat 10 pahala. Okey?
Sumbernya adalah hadis jadi yang Imam Tirmizi Imam itu hadis Tirmizi rahimahullahu taala. Ya, hadis Hasan Sahih. Hasan Sahih. Sebab saya tak sempat nak catat hadis tu kan. Nombor berapa hadis dia? Hadis sebut hadis yang ke 2910 riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan puan boleh juga lihat dalam kitab yang dikarang oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, jilid yang ke-6 pada halaman 263. Okey. So itu dia punya apa orang panggil sandaran dia lah. 5,440 pahala yang kita akan dapat sekurang-kurangnya kalau kita sentiasa amalkan membaca Al-Quran satu muka setiap hari. Tapi tu kena satu lagi, soalan kedua. Maaf ya, boleh lagi tanya ke? Boleh. Kalau baca tu macam kita dalam keadaan macam salah sebutan ke, macam maksudnya kita husnuzon je lah kan, kita sambil belajar, kita bukan kata baca tak belajar, tapi kita belajar lah. Cuma kita untuk berdasarkan pada ilmu kita. Berdasarkan pada ilmu kita yang telah pun kita belajar ilmu tajwid, ilmu waqaf, kemudian kita dah pun mengambil muka surat tersebut secara bertalaki daripada guru kita, maka kita bacalah apa yang kita talakikan itu. Kemudian kita husnuzon lah bahawa kita akan dapat pahala seperti mana yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tersebut, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Karamakallah. Jazakallah. Amin wa fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sebut nak dapat istiqamah tu buat 21 hari betul-betul. Kenapa tak 40? Setahu saya 40 tu lagi abdal. Dia akan menjadi satu tabiat kita. Okey. Dia sebagai langkah pemula, Haji. Okey. Kalau kita dapati 21 hari itu kita dapat orang panggil dapat kita konsisten, maka kita teruskan sampai ke 40. Okey. Jadi bukanlah maksud di situ 21 hari itu ialah penentu penentu yang final kepada apa yang telah kita lakukan. Tak, ia adalah separuh daripada 40 hari tersebut. Para ulama untuk seseorang itu lekat sesuatu amalan, maka dia kena konsisten melakukan 40 hari. Tapi yang saya buat ini, yang disebutkan dalam slide tadi ini tuan-tuan, ia hanyalah sebagai satu bentuk latihan, sementara nak lekat tu, maka kita cuba konsisten selama 20 ke 21 hari, separuh daripada 40 hari tersebut. Then kalau kita okey, kita teruskan. Kalau kita celam-celup masih lagi ada waktu yang kita atur langkah semula untuk 20 hari yang kedua. Boleh, Haji? Alhamdulillah, faham. Terima kasih. Okey, baik. Sama. Saya rasa okey, dah pukul 10 dah pun sekarang ni. So saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas di atas attention yang telah diberikan, fokus yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan Allah Taala kurniakan kita istiqamah untuk kita sementara hayat masih lagi di kandung badan, insya-Allah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum wa jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.